Menarik 10. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak (MTEK) pada Khamis melancarkan kursus Pandai e-Pelancongan. Pandai yang merujuk People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity merupakan platform yang menempatkan modul-modul yang dijenamakan sebagai e-Pelancongan. MTEK, Lembaga Pelancongan Sarawak dan Biro Konvensyen Sarawak telah merangka pelbagai modul e-pembelajaran dan berkolaborasi dengan Pustaka Negeri Sarawak bagi menggunakan platform Pandai. Kursus berkenaan merupakan inisiatif kementerian tersebut selari dengan visi Kerajaan Sarawak untuk membangunkan ekonomi digital. Beliau katanya yakin bahawa e-pelancongan itu akan dapat memberi manfaat kepada komuniti tempatan untuk mengetahui dengan lebih lanjut akan industri pelancongan dan acara perniagaan di Sarawak. 4 modul berkenaan termasuklah kesedaran pelancongan, pelancongan bertanggungjawab, acara-acara perniagaan dan program Duta Pelancongan Sarawak. Selain menjadi duta negeri dalam berkongsi pengetahuan yang telah dipelajari melalui modul-modul atas talian, kursus itu juga menyediakan pengetahuan asas untuk mereka melibatkan diri dalam perniagaan pelancongan tempatan dan acara perniagaan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Khamis melancarkan buku panduan kanser. Buku panduan tersebut ditulis dalam 3 bahasa iaitu Inggeris, Mandarin dan Bahasa Melayu. Selain menerangkan tahap perjalanan dan strategi bagi membantu pesakit-pesakit mengatasi dan melawan kanser, buku tersebut juga bertujuan membantu meningkatkan kesedaran masyarakat untuk peka akan perkara ini. Dijual pada harga RM15 senaskah. Pihak Society for Cancer Advocacy dan Awareness Kuching Scan berharap usaha ini akan berterusan bagi membantu pesakit dan keluarga pesakit kanser. Pendatang baru Liga Malaysia Kuching FA tampak bersedia hadapi tugas getir dalam kejohanan Piala Malaysia 2020 bagi menentang juara musim lalu Johor Darul Takzim JDT pada Jumaat. Menurut penolong jurulatih Kuching FA Ahmad Nur Faizal Patrick, anak-anak buahnya akan memberi aksi yang terbaik selain berkata segala kemungkinan boleh saja berlaku. Nur Faizal berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Khamis. Pengendali wakil tunggal dari Borneo itu juga menganggap perlawanan pembukaan menentang JDT pada Jumaat merupakan satu sesi pembelajaran untuk anak-anak buahnya dalam mencorakkan lagi mutu permainan pasukan. Petroleum Nasional Berhad Petronas telah meluluskan sejumlah RM10 bilion dividen tambahan bagi membantu kerajaan mengekang pandemik COVID-19. Jumlah dividen tambahan berkenaan akan diserahkan pada hujung bulan November, manakala jumlah yang telah ditetapkan telah pun dibayar secara sekaligus. Terdahulu, Petronas dilaporkan akan membayar dividen berjumlah RM34 bilion pada tahun 2020. Dalam menentukan sama ada dividen tambahan ini wajar, lembaga Petronas pertamanya berpuas hati bahawa syarikat itu dapat dengan selesa terus membiayai operasinya, membayar hutangnya dan memenuhi kewajipan serta melabur dalam pertumbuhan masa depan. Pengumuman dividen itu dibuat menjelang persiapan kerajaan untuk membentangkan belanjawan 2021 yang bertujuan untuk mengurangkan kesan ekonomi penularan wabak itu pada Jumaat ini. Seramai 5 selebriti Malaysia termasuk penyanyi, pelakon dan pengacara telah dipanggil oleh SPRM untuk memberi keterangan. Terdahulu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah meminta para selebriti dan ahli perniagaan yang terlibat atau mempunyai sebarang maklumat mengenai Macau Scam untuk tampil membantu siasatan. Artis-artis itu terdiri daripada 4 lelaki dan seorang wanita telah tampil membantu siasatan berhubung aktiviti Macau Scam dan perjudian atas talian. 5 artis yang dihubungi dipercayai memiliki maklumat berkaitan kejadian itu selain berkemungkinan mempunyai kaitan dalam aktiviti haram tersebut. Bekas Kapten Pasukan Bola Sepak Negara, Datuk Nahmat Abdullah menerima permohonan maaf, kata-kata semangat serta doa daripada Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), Datuk Hamidin Mohamad Amin kerana belum sempat melawatnya berikutan kekangan COVID-19. Permohonan maaf itu dihulurkan Presiden FAM ketika sesi perbualan atas talian atau sidang video bersama Datuk Nahmat pada Khamis. Datuk Nahmat yang menyarung jersey negara dari tahun 1960
hingga 1974 menghidap bara usus dan lumpuh separuh badan akibat angin ahmar. Sementara itu, Hamidin turut menjelaskan kepada Datuk Namad bahawa FAM sedang berunding dengan Persatuan Bekas Pemain Malaysia untuk merangka perjanjian persefahaman bertujuan mencari jalan menjaga kebajikan bekas pemain yang memerlukan bantuan sara hidup. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria menegaskan cadangan untuk memberi pencen kepada 472 Olimpian menerusi pembentangan belanjawan 2021 Jumaat ini patut dipertimbangkan dengan serius. Pencen untuk Olimpian perlu dipertimbangkan dengan wajar kerana ia hanya membabitkan kumpulan atlet elit negara. Setakat ini, 485 atlet pernah beraksi dalam sukan Olimpik sejak penyertaan sulung Malaysia pada Melbourne 1956. 13 daripada mereka seperti beregu lelaki Zarif Jalani Sidek, Pandalela Rinong dan Azizul Hasni Awang berjaya meraih pingat hingga layak menerima pencen. Persatuan Wartawan Palestin pada Rabu mendedahkan Israel telah membunuh lebih 46 wartawan negara itu sejak bermulanya Intifada Al-Aqsa pada tahun 2000. Tahsin Al-Astal, timbalan ketua persatuan itu, meminta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk memikul tanggungjawabnya dalam melindungi wartawan dan mendakwa berlakunya pelakuan jenayah Israel terhadap wartawan Palestin. Beliau menekankan pelanggaran Israel terhadap wartawan bertujuan untuk mendiamkan dan mencegah gambaran sebenar disampaikan kepada dunia. Israel mempunyai sejarah panjang yang menyasarkan wartawan. Jawatan kuasa untuk melindungi wartawan yang berpusat di New York telah merekodkan 17 kejadian wartawan yang sah terbunuh di Israel dan wilayah Palestin yang dijajah sejak 1992. Daripada jumlah itu, 15 wartawan maut di hujung senapang tentera Israel. Pada tahun 2014, Israel melakukan serangan besar-besaran terakhirnya di sempadan Gaza dan membunuh lebih 2,200 rakyat Palestin. Ia merupakan tahun paling berdarah buat wartawan di Palestin. Vaksin COVID-19 akan diwajibkan dan percuma di Argentina bagi mereka berusia lebih 18 tahun. Ketua Kakitangan Kementerian Kesihatan Lisandro Bonelli dalam satu temu bual dengan radio tempatan berkata vaksin itu wajib untuk melindungi kepentingan seluruh rakyat. Mereka yang berusia lebih 60 tahun dan menghidap pelbagai penyakit serta petugas penjagaan kesihatan penting dan anggota keselamatan akan diberi keutamaan untuk mendapatkan vaksin sebelum penduduk lain yang berumur lebih 18 tahun. Kerajaan merancang untuk mendapatkan 10 juta dos vaksin Sputnik V Rusia pada akhir Disember sekiranya ujian klinikal fasa ketiga vaksin berjaya. Bonelli berkata sebanyak 15 juta dos lagi akan diperoleh pada Januari bergantung kepada prosedur pengesahan peraturan nasional dan antarabangsa. Argentina merekodkan kes pertama COVID-19 pada 3 Mac dan telah melaporkan lebih 1 juta kes jangkitan dan lebih 32,000 kematian. Denmark bertindak menghapuskan 17 juta ekor cerpelai selepas mendapati virus COVID-19 yang terdapat pada haiwan berkenaan boleh berjangkit kepada manusia sekaligus mendatangkan risiko kegagalan vaksin pada masa hadapan. Jangkitan tersebut yang berlaku di ladang ternakan cerpelai merebak secara berterusan di bandar Nordik, bandar pengeluar kulit cerpelai terbesar di negara tersebut. Perdana Menteri Denmark Mary Frederiksen berkata pihak berkuasa tempatan menemui virus tersebut pada cerpelai yang menunjukkan penurunan kepekaan terhadap antibodi yang berpotensi menurunkan keberkesanan vaksin tersebut pada masa depan. Cerpelai telah pun dihapuskan di beberapa kawasan di Belanda dan Sepanyol setelah jangkitan dikenal pasti. Pihak berkuasa tempatan Denmark mendedahkan sesetengah daripada 783 individu yang terjangkit di Danes, utara Denmark telah dijangkiti virus yang berpunca daripada ladang ternakan cerpelai. Menarik 10.